Boleh start Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Jamaliah binti Musa. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan PBT 1 kami. So, nama saya Muhammad Firdaus bin Kamaruzaman dan nombor pendaftaran saya 01 DDT 19F1093. Okey, silakan yang lain. Okey. Nama saya Nabil Akumar bin Zuhaimi, nombor Kemetic 01 DDT 19F1091. Seterusnya saya Luqman Hakim bin Aziz, nombor pendaftaran 01 DDT 19F1096. Dan seterusnya saya Muhammad Amirul Aiman bin Muhammad Azhar, nombor kad metrik 01 DDT 19F1105. Seterusnya untuk PBT 1 ni, untuk senario dia, as an Oracle DBA, you can expect to be involved in installing Oracle software, creating Oracle databases, performing upgrades of the database and software to new release levels, starting and shutting down the database instance, managing the storage structures of the database, managing users and security, managing database objects such as tables, index and views, backing up the database and performing recovery operation when necessary, monitoring the state of the database and taking preventive or corrective action as required, monitoring and tuning database performance, diagnosing and reporting critical errors to Oracle support services in a small to medium-sized database environment. You might be the sole person performing this task. In large enterprise environments, the job is often divided among several DBA. Each of whom has a specialty such as database security or database tuning. To answer the following requirements, you may unlock HR or Scott schema. Okay. Seterusnya kita pergi ke step yang pertama. Okay, ke bawah. Okay, so untuk step yang pertama ni, dia minta kita untuk create a new listener dan kita kena namakan dia as my listener. So the new database must use this listener for its sessions and connection. You may use SQL Plus, configuration files or NetCA. Okay, firstly, kita kena open Net Configuration Assistant untuk kita create new listener lah. Okay, untuk gambar yang first ni, okay, ni adalah Oracle Net Configuration Assistant. Okay, so ini kita choose listener configuration and then kita tekan next. Yang bawah tu, yang select what you want to do, kita pilih add lah sebab kita nak create new listener kan. Okay, seterusnya kita next. Bawah lagi. Okay, untuk part yang ni, kita letak kita punya listener name lah. Macam tadi dah sudah kita letak my listener kan, untuk kita punya listener name. And then kita kena masukkan kita punya Oracle Home User Password. Okay, seterusnya kita next. Dan untuk yang ni, available protocols dan selected protocols ni kita tak ada ubah apa. Dan kita next je. Okay, untuk yang ni, kita pilih use another port number. Okay, yang ni ikut kita lah nak letak berapa. Macam ni kami letak 1523. Okay, seterusnya kita next. Okay, ni kita pilih no lah. Sebab kita just nak create satu listener je. Dan kita next. Okay, yang bawah ni. Okay, select a listener you want to start. Kita pilih yang my listener tadi. And then kita next. Okay, seterusnya ni lah. Listener configuration kita dah complete. Okay. Untuk step seterusnya, kita kena open Net Manager. Ke bawah. Ke bawah. Dah ke? Okay.
atas sikit. Okay. Okay, then kita open Net Manager and kita kena find My Listener yang kita dah add tadi. Okay, macam ni lah kat sini. Okay, kat listener ni kita pilih My Listener. Okay, seterusnya ke bawah. Ke bawah. Okay, kita ambil My Listener Okay. Dan yang ni Global Database Name dengan SID ni kita ikut je lah yang tu. Okay, SID dia ORCL dan Global Database Name dia Oracle 8. Okay, bawah lagi. Ke bawah. Delay. Oh, okay. Sorry. And then kita klik file dekat yang kiri atas tu. Then kita save network configuration. So step seterusnya kita open command prompt. Dan kita masukkan lsnrctl. Okay, so apa kita dah masukkan tu, kita keluar welcome to lsnrctl. Okay. Terusnya kita dah boleh start kita punya listener. Macam ni, start My Listener. And then dia akan display yang listener, kita punya listener tu has already been started. Okay, sini kita punya listener kita dah boleh guna. Okay, seterusnya untuk step yang kedua, saya akan serahkan kepada Luqman Hakim. Silakan. Okay, terima kasih Firdaus. Okay, selanjutnya untuk soalan nombor 2 iaitu add new control file name as control04.ctl as multiplexing step. Okay, langkah yang pertama kita perlu login as user iaitu SQL plus SysDBA, dan seterusnya kita tengok apa control file apa yang ada dalam kita punya ni dulu. Okay, command dia iaitu select name from $control file. Okay, so kat sini kita nampak yang dalam ni kita ada 2 control file iaitu control 01 dengan control 02. Okay, seterusnya untuk kita multiplex step dia, kita gunakan alter system set control file sama dengan ini kita punya path yang control 01 dan yang kedua ni kita klik yang baru iaitu control 04, dan akhir yang ujung ni kita tulis scope sama dengan SP file. Okay, selepas kita dah siap ni, dia akan tulis system alter. Okay, lepas tu untuk seterusnya kita dah boleh start untuk shutdown immediate untuk kita closekan database ni dulu. Okay, lepas tu kita open balik dengan cara command dia iaitu startup. Nanti dia akan keluar semua maklumat ni dan dia akan tulis database open balik. Okay, kat sini kita boleh nampak maklumat dia dan bawah tu. Database tu dia akan balik dan open. Okay, untuk yang soalan nombor 3, saya serahkan kepada Amirul Aiman pula. Sambung. Baiklah, terima kasih Luqman. Untuk seterusnya yang ketiga, yang mana create a new table space to the database. This table space must be automatically increased in size when it become full. Yang mana untuk yang ketiga ni minta kita untuk create satu new table space yang baru dalam file control file tu. Yang mana untuk kita bolehkan kita create table space ni, kita perlu type command create table space, yang mana table space 2 tu merupakan nama untuk table space ni. And then data file table space 2 underscore data.dbf ni merupakan nama file untuk table space tu, and size table space tu adalah size 1M. Yang mana bila kita dah create semua ni, dia akan keluar table space kita, yang mana kita telah create satu table space. And then ke bawah, and then kita akan kemudian kita akan create table space 2, yang mana untuk data file yang kali ni pula, yang mana kita setkan path
table space ni, yang mana kat mana table space ni akan diletakkan. Yang tu untuk yang kedua. Lepas tu kita akan setkan size dia sebagai 1M. Yang mana bila kita dah create command-command ni, dia akan simpan kita punya table space tu dalam file yang telah diletakkan. And then bila kita klik enter, dia akan keluar table space created, yang mana kita dah berjaya create table space dalam file tu. And then kemudian ke bawah, kemudian kita akan alter table space data file ni. Lepas tu kita akan panggil path yang kita telah setkan tadi. Lepas tu kita akan set auto extend on max size 20M, yang mana bila dia dah sampai maximum size dia akan full. Dia akan become full and kita tak boleh masukkan lagi. Yang mana kita telah setkan max size dia sebagai 20M. Yang mana bila kita alter dah siap masukkan command ni, bila kita klik enter, dia akan keluar database alter, yang mana kita telah berjaya ataupun kita telah succeed untuk setkan database ni sebagai auto extend on max size. Kemudian untuk soalan nombor 4, yang mana untuk soalan nombor 4 dia minta kita as a static parameter can be changed only in parameter file. As a DBA, you are required to change appropriate parameter that change the maximum number of failed items before the connection drop. It is also includes a comment and explicit state that the change must be made only in server parameter file. You must specify only 2 failure items and then the server process automatically drop the connection. Yang mana untuk soalan nombor 4 ni dia minta kita bila kita masukkan satu data, bila dia minta kita untuk set sebagai 2, yang mana bila user masukkan 2, bila terlebih daripada tu dia akan berlaku failure, akan fail. Yang mana bila fail dia akan automatically drop the connection. Yang mana kita akan untuk setkan dia sebagai 2 kali item, kita akan type command alter system set second underscore max fail underscore login underscore item sama dengan 2, and then scope dia sebagai SP file. Yang mana bila kita type command ni, kita akan alter sistem tu, and then sistem tu akan membolehkan user untuk masukkan 2 kali je. Bila lebih daripada tu dia akan terus fail and then drop the connection. Itu saja untuk nombor 3 dan nombor 4. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nabil untuk dia meneruskan pembentangan ini. Okey, terima kasih Amirah Aiman. Sekarang saya akan membentangkan nombor 5, iaitu using HR Scott schemas create 3 views to produce a set of data. You must join at these 2 table to create each views. Okay, first kita akan create table. First kita create table student, yang mana ada student ID dengan student name dan student ID sebagai primary key. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya kita create table teacher. Kat dalam tu ada teacher ID dengan teacher name dan teacher ID sebagai primary key. Seterusnya. Okay, lepas tu create table subject. Ni maknanya kita ada 3 lah table sekarang ni. Create table subject. Dekat dalam tu ada subcode dengan subname. Lepas tu primary key dia adalah subcode. Okay, seterusnya. Okay, untuk create view kami gunakan inner join ni. Okay, dia first untuk create view student view as student ID, student name from student, maknanya daripada student tu. Okay, inner join subject, inner join student ID, dia dengan ni lah subject code. On student ID sama dengan subject code. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya create view teacher view. Select teacher ID, teacher name from teacher, daripada teacher ni lah. Lepas tu dia akan inner join subject on teacher ID dengan subject code. Subcode. Okay, seterusnya. Okay, create view subject untuk subject view. Select subcode, subname from subject, inner join student. Okay, dia join student on subcode sama dengan student ID. Maknanya subcode ni dengan student ID. Maknanya kita ada 3 view ni. Okay. Maknanya 3 view ni.
Okay, itu je daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.